Terima kasih banyak-banyak Kaha. Cerita pagi di negeri Sabah, kita telah pun masuk jam yang kedua untuk Selamat Pagi Malaysia edisi hari ini. Terima kasih kepada anda. Dan untuk memulakan jam kedua ini, saya rasa slot ini setiap hari kita bawakan kepada anda, iaitu berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi topik perbincangan kita pada hari ini adalah bahagia cara kita. Anda boleh hubungi kami di talian 03-2282-9841 untuk anda bertanyakan soalan kepada tetamu yang kami bawakan untuk kita berbincang mengenai bahagia cara kita pada hari ini. Jadi di studio sekali lagi saya bersama dengan Puan Rohana Mahmud. Kalau sebelum ini secara dalam maya, tapi hari ini secara fizikal kita bersemuka untuk bercakap mengenai kesihatan mental. Puan Rohana Mahmud merupakan ahli Lembaga Kaunselor Malaysia, Ketua Profesion Pegawai Psikologi Kaunseling Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang ke set Selamat Pagi Malaysia, Puan. Terima kasih Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh serta selamat pagi ya. Jadi kita ada lebih kurang masa 20 minit untuk kita berinteraksi dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Sekali lagi anda boleh hubungi kami di 03-2282-9841. Mukadimahnya, KKM dan juga HKL, apa yang ditawarkan dari segi kesihatan mental, Puan Rohana? Okey, walaupun sebelum daripada musim pandemik dan sehinggalah sekarang ini ya, Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa menawarkan perkhidmatan kesihatan mental, perkhidmatan kaunseling, perkhidmatan psikologi untuk membantu rakyat, membantu pesakit ya, untuk menangani apa jua situasi, isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental yang mereka hadapi. Dan khususnya di Hospital Kuala Lumpur sendiri, kita mempunyai perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang ditawarkan di unit psikologi kaunseling Hospital Kuala Lumpur, dan perkhidmatan ini diberikan oleh kaunselor profesional, iaitu kaunselor bertauliah dan juga ahli-ahli psikologi lah. Memang kalau orang biasa nak pergi ke HKL itu bolehlah untuk mendapatkan rawatan dan juga perkhidmatan kaunseling, ataupun bagaimana prosesnya? Alright, HKL adalah merupakan sebuah hospital rujukan dalam negara, the National Referral Centre. Jadi kes yang masuk ke HKL perlulah melalui rujukan daripada pakar terlebih dahulu. Jadi flow yang perlu adalah orang awam perlu mendapatkan rujukan daripada doktor. Maknanya di sini adalah sekiranya mereka merasakan diri mereka perlu mendapatkan bantuan dari segi kesihatan mental, mereka boleh pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan dengan rumah mereka, jumpa pakar perubatan ataupun pegawai perubatan di klinik kesihatan. And then di situ kita ada juga kaunselor ya. Kita ada 200 orang kaunselor di klinik kesihatan di seluruh negara. Dan sekiranya perlu, doktor akan rujuk ke hospital untuk berjumpa dengan kaunselor di hospital. Okey. Dan juga apa yang menarik, kita beberapa hari lagi, hari ini 6 September, 10 September ini akan ada sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Saya rasa signifikan dengan topik kita dan juga apa yang kita bincangkan, terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19. Apa yang KKM dan juga HKL lakukan untuk menyambut Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini? Ya, pada 10 September ini ya, betul Rizwan, kita bukan kita saja tapi di seluruh dunia sebenarnya telah memulakan ya kempen ataupun sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang bertujuan adalah untuk membantu meningkatkan kesedaran ya, kesedaran orang ramai, kesedaran rakyat mengenai bagaimana kita boleh mengurangkan stigma masyarakat dan bagaimana kita boleh membantu masyarakat menghindari serta mengurangkan kes-kes yang berkaitan dengan bunuh diri ini. Jadi di peringkat Kementerian Kesihatan kita ada beberapa program yang bukan sahaja dikendalikan di peringkat kementerian, tetapi juga turut dibantu oleh NGO. Kita ada 20 NGO berdaftar dan antara 3 program utama adalah, mungkin nanti sekejap lagi boleh dipaparkan ya. 3 program utama itu adalah pertandingan poster mengenai pencegahan bunuh diri, pertandingan video pendek, serta pertandingan selfie ataupun wifi berkonsepkan Yellow Challenge, iaitu pakai pakaian kuning. Oh, kita ni sesuai dengan tema ya, itu dia. Suka berselfie boleh ambil gambar selfie atau wifi menggunakan pakaian warna kuning. Kita dah start buat Yellow Challenge sejak tahun lepas dan ada hadiah-hadiah yang disediakan oleh pihak kementerian. Jadi saya menyeru orang ramai supaya menyertai dengan aktif kempen-kempen ini sebagai satu bentuk advokasi, dan maklumat lanjut boleh diperolehi daripada Facebook
KKM ya, Facebook MHPSS KKM serta Facebook Info Sihat KKM. Ya, anda boleh sertai detailnya ada di kaca TV anda sekarang. Anda boleh layari di laman web dan juga media sosial yang terpilih di KKM dan juga HKL mengenai program yang akan dianjurkan. Baiklah, topik kita pada hari ini bahagia cara kita. Kita nak bercerita, kalau sebelum ini kita banyak berdiskusi tentang soal kesihatan mental, macam mana kita nak uruskan tekanan perasaan ketika berada di rumah ketika pandemik COVID-19. Sekarang bahagia cara kita sendiri. Apabila kita bercakap mengenai bahagia cara kita sendiri, apakah yang kita boleh bawakan tentang mesej mengenai 3 perkataan ini? Bahagia cara kita. Ya Rizwan, bila kita sebut bahagia kan, bahagia ni satu perkataan yang besar, satu perkataan yang sangat subjektif. Kerana tafsiran bahagia dan rasa bahagia itu berbeza di antara seorang individu dengan individu yang lain. Dan bahagia tak sama dengan gembira. Kalau gembira kita sekejap je, misalnya saya gembira dapat hadiah. Tiba-tiba datang studio pagi ni, Rizwan bagi saya hadiah. So saya sangat gembira tapi belum tentu saya bahagia. Tapi bahagia adalah satu perasaan yang merangkumi keseluruhan hidup kita dan dia berpanjangan. Dan bagaimana kita nak bahagia ni tidak sama. Ada orang dia akan rasa bahagia kalau dia dapat semua benda yang dia nak. Tapi tidak semestinya itu berlaku pada semua orang. Contohnya, sebagai contoh, kalau orang Kelantan ya, antara perkara yang sangat sinonim dan paling memberi kebahagiaan apa agaknya? Rizwan rasa apa? Makanan dia lah. Nasi kabur. Kalau pagi-pagi nasi kabur. Kelantan pagi-pagi dapat makan nasi kabur memang bahagia. Ada lagi satu syarat. Kalau dapat makan budu. Kalau dapat makan budu memang bahagia. Tapi budu pun dia ada syarat juga. Budu cap ke tereh. Kalau jadi. Budu lain dia tak jadi. Jadi itu contoh. Maknanya nak bahagia ni sebenarnya tak susah. Dia simple. Dia bergantung pada individu. Setiap orang tu dia berbeza lah. Cuma bila bercakap tentang bahagia cara kita ni, setiap orang saya rasa tidak boleh dinafikan dan juga tidak boleh kita pisahkan dengan kehidupan kita apabila kita cuba untuk menjadi orang lain. Kita cuba membuat perbandingan dengan orang lain. Oh, aku nak bahagia, aku mesti nak sama dengan dia. Macam mana tu? Inilah dia cabaran utama yang menyebabkan kita susah nak bahagia. Sebab bila kita mula bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang tu dah kerja sama dengan kita, dah 20 tahun kerja. Tapi dia dah ada kereta yang bintang 3. Kita ni duk pakai lagi kereta national car, kereta Myvi. Contohnya, kalau kita bandingkan macam tu, susahlah kita nak bahagia. Sedangkan sepatutnya bahagia itu adalah ukurannya pada diri kita sendiri. Ikut kemampuan kita, ikut keselesaan kita, ikut keperluan kita. Kan kita nampak orang macam bahagia duduk rumah besar, duduk kereta mewah. Tapi kesengsaraan dia di sebaliknya tu kan, kita tak tahu. Kita mungkin memilih kehidupan yang lebih simple untuk bahagia. Ada duit kita beli, tak ada duit kita duduk diam, tunggu dulu. So berbeza. Okey, sekarang kita dalam pandemik COVID-19 ini saya rasa dah lebih daripada 500 hari, hampir ke 600 hari. Betul. Hampir 2 tahun lah Puan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Pada awal fasa kita dikurung di rumah. Mungkin ada orang setengah-setengahnya berbahagia sebab dah tak perlu pergi kerja. Daripada pergi kerja setiap hari harap jam, tiba-tiba duduk di rumah buat kopi dalgona dan sebagainya. Sampai satu tahap kita berasa tepu. Sampai banyak kes yang diterima tentang kesihatan mental terjejas akibat daripada duduk di rumah, terlampau banyak kerja, anak kerja dalam rumah sebagainya. Jadi macam mana dalam situasi terpenjara ini kita nak create, kita nak cipta bahagia itu? Okey, ya. Bila kita berada terlalu lama dalam keadaan yang orang kata macam stagnan, tak bergerak, tak berubah, menyebabkan kita rasa bila benda ni nak habis, bilakah nak berakhir, itu akan membelenggu pemikiran kita, membelenggu emosi kita. Jadi kita sebagai makhluk sosial ni kan, yang masih lagi boleh berfikiran, boleh menganalisa situasi, kita perlu menjadi lebih kreatif. Yang kreatif maksud saya adalah melihat apakah peluang-peluang yang ada di luar sana. Mungkin kita tak boleh nak pergi berjalan-jalan bawa anak-anak. Anak-anak bosan, dia kata dah lama lah kita tak pergi holiday. Itu contohnya last week saya tengok bila di Port Dickson orang Negeri Sembilan lah dah boleh pergi holiday. Wah, penuh pantai kat Port Dickson tu. Itu yang bahaya, menyebabkan kita terleka. Tapi pada kita yang tinggal di Lembah Kelang ni tak boleh lagi nak cross border pergi ke pantai-pantai di Port Dickson.
ada sahaja ya sebenarnya tempat-tempat rekreasi yang kita boleh pergi ataupun camping ataupun piknik di taman-taman yang berdekatan dengan rumah. Just be creative and gunakan resources yang ada. Bila kelonggaran diberikan, kalau di Kuala Lumpur tak ada pantai tapi kita masih ada sungai sebenarnya. Tak ada pantai dalam di Angkasa Puri. pantai dalam tepi Angkasa Puri inilah. Tapi kalau di sungai, kalau di Lebah Kelang ni belakang Zoo, Kemensah, sungai dan cili-cili bagus untuk anak-anak. Tapi yang paling pentinglah pada ketika ini kita nak mencari bahagia itu kita kena terima yang mana YB Menteri kita cakap kita akan hidup dalam situasi endemik. Nak kita kena terima hakikat bahawa COVID-19 ini berada di sekeliling kita. Cuma untuk mencipta bahagia dalam situasi endemik ini, ada lagi ibu bapa yang berasa bimbang takut anak-anak mereka dijangkiti. Maklumlah, anak-anak memang tidak boleh menerima vaksin. Bagaimana pandangan Puan Rohana? Ya, betul. Buat masa sekarang, anak-anak di bawah 18 tahun belum lagi boleh menerima vaksin, tapi insya-Allah dalam masa yang terdekat. Jadi di sinilah peranan ibu bapa, peranan ketua keluarga untuk menterjemahkan perkara larangan yang boleh dan tidak boleh kepada anak-anak. Maknanya walaupun kita masih lagi terikat dengan SOP, keluar kena pakai mask macam-macam mana pun, and then mak bapak saja kot kalau yang pergi dine in makan di kedai, anak-anak masih lagi tak boleh ikut, tak boleh bawa sebab belum cukup vaksin. Jadi peranan ibu bapa macam mana nak translate, nak terjemahkan bagi anak-anak faham. Dengan pelbagai kaedah. Itu sebenarnya yang kita cuba sampaikan sekarang. Ya, betul. Untuk mencari kebahagiaan itu, bahagia cara kita, orang kata pakai baju badan sendiri, ukur baju di badan sendiri. Betul. Untuk mencari dan juga mencipta kebahagiaan. Jadi dalam situasi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, jangan lupa anda boleh berinteraksi dengan kami, boleh hubungi 03 2282 9841 kalau anda ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan bahagia cara kita. Kalau sebelum ini kita dah berdiskusi mengenai kesihatan mental, depression dan sebagainya. Sekarang kita nak mencipta bahagia. Kita nak beralih kepada fasa kehidupan kita seterusnya. Seperti mana Pelan Peralihan Negara pun akan beralih fasanya. Dan juga seperti mana yang YBKJ cakapkan, kita akan dapat SOP yang lebih ringkas selepas ini kerana negara akan berhadapan dengan satu kehidupan yang dikatakan sebagai kita hidup dalam endemik COVID-19. Jadi bahagia cara kita dari segi anak-anak. Tadi kita panjangkan lagi anak-anak ni mungkin anak-anak yang lahir pada tahun lepas dengan tahun ini mereka memang hidup dalam COVID-19. Tetapi anak-anak yang sebelumnya itu untuk menerima bahawa mereka dah tak boleh pergi ke taman tu. Saya rasa untuk dari segi impak psikologi kepada anak-anak tu bagaimana? Okey, betul ya. Anak-anak kita sekarang ni, tak tahu Rizwan dah ada anak ke tidak? Belum. Okey. Anak-anak yang generasi sekarang ni adalah mereka sangat terdedah kepada media sosial. Posting yang macam-macam mengenai media sosial. Ini bukan anak-anak je, kadang-kadang mak-mak sendiri buka kan dia tengok. Tengok ni, kita punya jiran depan rumah kita. Pergi makan, beli itu, beli ini, order macam-macam lah. Macam-macam makanan yang order kan. Jadi anak-anak kita turut terpengaruh. Jadi peranan kita untuk menghadkan pendedahan anak-anak kepada media sosial. Walaupun sekarang kita tahu bila PDPR, kita tak ada pilihan. Kita terpaksa bagi handphone, terpaksa bagi tablet, bagi laptop pada anak kita. Dan selain daripada mereka belajar, masuk kelas PDPR, mereka juga meneroka macam-macam perkara yang ada di alam maya. Jadi kita kena kawal anak-anak kita yang manakah aktiviti di alam maya itu yang boleh sebenarnya mencetuskan keceriaan dan mengurangkan kesan emosi terhadap diri mereka. Kita ada pemanggil Haji daripada Sabah. Haji, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, ada soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, bahagia cara kita. Silakan Haji. Saya bagi ini penanganlah juga kan bahagia cara kita dengan isu semasa yang di mana negara kita dilanda COVID, penyakit yang menggerunkan ni. Jadi semua orang dalam emosi tertekan. Bagi pandangan saya untuk meredakan itu, kita kena cari satu alternatif. Kita mencari kebaikan di dalam kesusahan. Jadi kita cari apa yang ada kebaikan dia, baik itu mungkin mengisapkan diri kita kah, atau ada cara alternatif lain kah, yang kita tanya.
apa cara kita untuk cari perbaikan dalam kesusahan. Terima kasih Haji. Itu dia soalan mudah saya rasa. Apa cara kita untuk mencari kebahagiaan dalam kesusahan yang kita hadapi sekarang? Okey, terima kasih Haji. Ini adalah satu tip yang sangat bagus sebenarnya. Bagaimanakah di sebalik musibah yang kita hadapi, kita boleh ubah dia menjadi satu peluang kepada kehidupan kita. Kan? Okey, macam misal kata dalam keadaan sekarang ramai orang yang tertekan, kehilangan pekerjaan ataupun pendapatannya dah kurang. Dulu bisnesnya bagus, ada bisnes yang besar. Tapi sekarang bila keadaan ekonomi kita juga terjejas menyebabkan kita terpaksa beralih fasa kehidupan kita. Dulu senang lena mewah, sudah tidak begitu. Jadi mungkin kita boleh meneroka peluang-peluang menambah pendapatan yang lain. Misalnya kan berniaga. Sekarang ni saya tengok peluang yang bagus adalah ramai orang berniaga secara online. Kalau dulu terhad kepada apa yang mungkin peniaga tepi jalan, kedai-kedai yang secara real. Tapi sekarang banyak peluang online dan banyak orang yang saya tengok mendapat pendapatan yang sangat lumayan daripada perniagaan online. Jadi itu adalah antara perkara yang kita buat untuk ubah daripada sesuatu musibah kepada satu anugerah. Itu situasi yang kita dapat lihatlah bagaimana kita nak ubah daripada musibah kepada satu anugerah. Cuma dari segi macam Haji cakap tadi, kesusahan itu kita nak cipta kepada kebahagiaan. Saya rasa masih ada ramai lagi masyarakat di Malaysia yang bukannya semua orang hidup dalam keadaan senang lenang. Dari segi kondisi rumahnya, dari segi tempat tinggal, persekitaran tempat tinggal. Macam mana nak mencipta kebahagiaan dari segi kalau kita mengalami tekanan dari segi tempat tinggal dan juga persekitaran yang kita duduk tu. Okeylah, banyak perkara dalam hidup ni yang kita boleh kontrol. Kita nak begini, so kita boleh usahakan untuk dapat gitu. Tetapi banyak juga keadaan yang kita tak boleh kawal. Kita terpaksa terima keadaan itu seadanya. Kita terpaksa bahagialah cara kita. Contohnya lah, katakan dulu orang tu mungkin dia tinggal di satu rumah, katakan rumah semi-D ataupun rumah teres 2 tingkat dengan ahli keluarga yang ramai. Tapi bila diuji dengan perniagaannya telah jatuh, kehilangan pekerjaan, jadi mereka terpaksa berpindah untuk tinggal di sebuah flat 2 bilik, katakan, dengan ahli keluarga yang sama, 8 orang. Jadi memang ini merupakan satu situasi yang sangat memberi tekanan emosi. Jadi memang ramailah kadang-kadang pesakit kita, klien kita, macam mana puan, saya nak hidup 8 orang dalam rumah yang sempit begitu. Kan semua orang nak duduk kat situ. And of course lah, dari segi fizikal tu kita rasa sangat terhad, sangat sempit. Tetapi itu adalah masanya di mana kita sesama ahli keluarga ni boleh duduk sama-sama, makan sama-sama, berada di dalam satu ruang yang sama. Kalau sebelum ni mungkin seorang ke sana kan, 3 orang kat tingkat atas, 2 orang lagi tingkat bawah, 3 orang lagi tingkat tengah, tidak dapat bersemuka dengan secara yang jelas. Tapi dalam keadaan ini hubungan kita sekeluarga lebih mesra sebenarnya. Boleh saling menyokong antara satu sama lain. Kita mencari ruang dan peluang itu. Yes. Kita mencipta ruang dan peluang itu sebenarnya. Betul. Mungkin kata-kata akhir daripada Puan Rohana. Okey, saya nak cakap beginilah. Apabila kita nak membina bahagia cara kita kena ingat, memang kita berada di lautan yang sama, kita diduga dengan gelora yang sama. Tetapi kita tidak berada dalam bot yang sama. We are not in the same boat. Maknanya apabila kita meredah gelora lautan pandemik ini, ada orang mereka sempat menyediakan kapal yang besar untuk berlayar. Mereka ada pula bot spare di keliling, ada pelampung pula. Ada orang mereka hanya menggunakan bot yang menggunakan enjin kecil sahaja. Sampai tengah laut mungkin minyaknya habis. Ada orang menggunakan kudrat mereka sahaja untuk mengayuh sampan. Dan ada juga orang yang tak sempat sedia apa-apa, hanyut terdampar. Jadi kita kena ikut apakah yang ada pada diri kita, resources yang kita ada, bahagia cara kita. Mencari peluang dan juga mencipta peluang. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rohana Mahmud, Ahli Lembaga Kaunselor Malaysia, Ketua Profession Pegawai Psikologi Kaunseling, Kementerian Kesihatan Malaysia. Selepas